Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam perpaduan, salam COVID-19 bagi semua rakan-rakan pensyarah yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dalam norma baru kehidupan, kita perlu menyesuaikan kehidupan kita yang totally berubah disebabkan pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, kehidupan perlu diteruskan. So, pada hari ini kami akan membentangkan tajuk etika masyarakat digital dalam beberapa perspektif. Yang pertama, perspektif agama, politik, budaya dan sosial. So, jika kita sebut berkaitan dengan digital, di fikiran kita akan terlintas berkaitan dengan jaringan jalur lebar internet. Umum mengetahui hari ini penggunaan jalur lebar di dunia sangat meluas. Seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan pembangunan kemajuan sesebuah negara. Hal ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi yang ada hari ini dalam memacu pembangunan sesebuah negara. Teknologi digital yang agak famous penggunaannya di dunia pada hari ini seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, WeChat, Telegram, Instagram dan sebagainya. Rata-rata rakyat di negara ini memiliki akaun ataupun aplikasi ini dalam kehidupan seharian mereka. Di Malaysia, kerajaan telah menubuhkan satu badan bagi mengawal penggunaan ataupun teknologi digital bermula pada tahun 1992, iaitu dengan menubuhkan RANCOM, iaitu Rangkaian Komputer Malaysia. Selepas itu pada tahun 1998 menubuhkan Malaysian Institute of Microelectronic System ataupun MIMOS, dan pada tahun 2000 telah menubuhkan satu badan, iaitu menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, iaitu SKMM. Di dalam perspektif Islam, umum mengetahui jalur lebar internet merupakan satu medium perhubungan tanpa batasan. Banyak maklumat boleh dicapai, boleh didapatkan, dan boleh diakses dengan mudah tanpa ada sebarang terkesan sama ada benar, sahih ataupun tidak. Ini menyebabkan masyarakat kita terdedah dengan anasir-anasir ataupun input-input yang bebas tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal ini menyebabkan kekhawatiran kita sebagai rakyat ataupun pengguna akan terpesongnya akidah seseorang umat di zaman hari ini dengan pemodenan teknologi yang ada, dengan input yang dipaparkan. Sebagai contoh, jika kita lihat hari ini terlampau banyak fatwa-fatwa, pandangan-pandangan ataupun nas-nas yang berbeza-beza. Hal ini disebabkan oleh segala maklumat-maklumat yang terdapat di dalam aplikasi digital datangnya daripada serata dunia, daripada negara-negara yang bermazhab berbeza, menyebabkan perspektif, pandangan, cara fikir masyarakat kita berubah daripada konsep asas kepada konsep liberalisasi, liberal. So, apa yang merisaukan kita adalah bagi golongan anak-anak kita, generasi muda, di mana basic agama agak kurang, namun mengharapkan akses ataupun digital hari ini
membantu, memberi input kepada mereka. Oleh yang demikian, kalau kita tengok hari ini banyak seperti dalil-dalil perkongsian dan sebagainya perlu kita terapkan. Namun tidaklah semua penggunaan digital ini memberi kesan negatif kepada masyarakat dan pengguna di dunia ataupun khasnya negara kita. Banyak input-input yang positif. Sebagai contoh, penerangan berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan kupasan-kupasan isu-isu semasa dunia bersama dengan ustaz-ustaz yang tersohor. Mungkin kita tidak dapat menghadiri ceramah secara berdepan mata, namun melalui teknologi yang ada, kita dapat melihat secara live melalui aplikasi ataupun penggunaan gadget-gadget yang ada hari ini. Input-input yang kita dapat ini sedikit sebanyak membimbing kita kepada landasan yang sebenar. Sebagai contoh, Forum Perdana Ehwal Islam mengupas isu-isu semasa berkaitan dengan Islam. Sebagai contoh, ceramah Ustaz Azhar Idrus yang merata tempat, Ustaz Somad yang famous di Indonesia, ustaz-ustaz atau imam-imam di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Banyak input-input yang boleh kita perolehi. Hal ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada pengguna, terutamanya yang beragama Islam, untuk mendapatkan input-input yang susah untuk diperolehi secara fizikal, namun boleh diperolehi secara maya. Dengan penggunaan teknologi hari ini, masyarakat dapat mengimbau kembali ataupun zoom in ke lokasi-lokasi yang prasejarah. Sebagai contoh, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, di Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan mengupas kaitan dengan etika masyarakat digital di dalam perspektif politik. Dalam konteks politik Indonesia, pengaruh teknologi digital telah dapat dilihat berlaku dengan begitu hebat sejak pilihan raya umum ke-12 sehingga yang terkini semasa pilihan raya umum ke-14. Ketika PRU 14 semakin hampir, banyak fakta-fakta yang selama ini disembunyikan oleh kerajaan dan pemimpin yang berkuasa pada masa tersebut telah terdedah kepada pengetahuan rakyat. Isu-isu besar seperti kes 1MDB semestinya menjadi salah satu faktor utama kejatuhan kerajaan Barisan Nasional semasa PRU ke-14. Penggunaan internet mempunyai kesan positif dan negatif. Kesan positif, pengguna internet antara lain mempercepatkan pengaliran maklumat dalam berbagai bidang, dan ini dapat membantu usaha melahirkan masyarakat yang bermaklumat. Apabila masyarakat bermaklumat, tentu sekali proses pembelajaran dan pencerahan minda rakyat terus berlaku. Dengan corak pemikiran pengundi dan rakyat yang semakin terbuka dan dicari, masyarakat digital juga dapat menilai semua isu-isu dan mendapatkan maklumat-maklumat lanjut dari kumpulan masyarakat digital yang berbeza. Dengan mendapatkan informasi dari berbagai sumber, ia telah berjaya membentuk perspektif
persepsi pembaca sehingga berjaya mempengaruhi pemikiran segolongan pengundi. Persepsi mereka ini dengan mendapatkan informasi dari berbagai sumber, ia telah berjaya membentuk persepsi pembaca sehingga berjaya mempengaruhi pemikiran segolongan pengundi. Persepsi mereka ini dimanifestasikan ke dalam bentuk memilih parti dan siapa yang mereka akan undi di dalam satu-satu pilihan. Aristotle mensuruhkan manusia sebagai zoon politikon atau haiwan politik. Menyedari sifat haiwan politik yang sering dikuasai oleh hawa nafsu berbanding dengan akal fikiran, maka Aristotle menulis karya berjudul Etika Nikomacheia. Bersempena nama anaknya sebagai pengantar sebelum menulis karya politik dan ekonomi dunia. Para ulama Islam pun begitu, seperti Ibnu Maskawai menulis Tahzib al-Akhlaq, Al-Farabi Madinah Al-Fadilah, Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, Ibnu Khaldun Muqaddimah, Al-Razi Akhlaq Al-Razi, Al-Tusi Akhlaq Al-Nasiri, dan Al-Dawani Akhlaq Al-Jalali. Kesemua mereka dan ramai lagi menulis kitab-kitab akhlak atau etika sebagai asas dan teras bagi kehidupan politik dan negara. Sejak zaman berzaman telah menjadi hukum alam bagi masyarakat yang berpolitik untuk etika bukan sahaja akan rosak binasa, malah akhirnya akan menjadi hina-hina. Aristotle menceritakan manusia sebagai zoon politikon atau haiwan politik. Menyedari sifat haiwan politik yang sering dikuasai oleh hawa nafsu berbanding dengan akal fikiran, maka Aristotle menulis karya berjudul Etika Nikomacheia. Bersempena nama anaknya sebagai pengantar sebelum menulis karya politik dan ekonomi. Begitu juga dengan para ulama Islam seperti Ibnu Maskawai, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Al-Razi, Al-Tusi, dan ramai lagi. Kesemua mereka dan ramai lagi menulis kitab-kitab akhlak atau etika sebagai asas dan teras bagi kehidupan politik dan bernegara. Sejak zaman berzaman telah menjadi hukum alam bagi masyarakat yang berpolitik tanpa etika bukan sahaja akan rosak binasa, malah akhirnya akan menjadi hina-dina bukan sahaja di mata dunia tetapi juga di sisi Tuhan. Di saat negara sedang dilanda krisis pandemik, politik, ekonomi yang dilatari oleh krisis epistemik yang lebih besar, krisis etika juga sedang menghantui negara kita, iaitu krisis defisit etika yang sangat teruk di kalangan ahli-ahli politik tanah air. Defisit etika ahli-ahli politik tanah air yang sedang berdosa ketika ini termasuklah hilang integriti, mengambil rasuah, tidak bermoral, saling mengkhianati, pecah amanah, rela dijual beli dan pelbagai lagi kecurangan akhlak yang sekiranya tidak dibendung hanya akan mengundang kadah dan malapetaka kepada negara, bangsa dan agama pada masa hadapan. Sudah tiba masanya bagi kelompok sedar yang boleh mempengaruhi masyarakat untuk mengambil inisiatif kenabian yang paling penting, iaitu membentuk kemudahan akhlak bagi menyelamatkan hal ehwal etika berpolitik para pemimpin negara kita di segenap peringkat kepimpinan. Politik peradaban yang berteraskan etika yang tinggi dan nilai-nilai yang mulia seperti yang disarankan oleh
Ibnu Miskawah, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun sewajarnya menjadi norma-norma baru amalan politik Malaysia. Dalam konteks ini, masyarakat Cina dan India juga boleh memperkenalkan falsafah politik peradaban mereka sekiranya ada demi kebaikan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya generasi masa depan yang bakal menggantikan kita tidak lama lagi. Politik peradaban yang bersifat universal dan global dari cetusan para pembina peradaban tersebut jika dihayati dengan bersungguh-sungguh boleh menjadi hikmah yang berguna serta ubat yang mujarab menyembuhkan barak etika politik yang sedang merebak teruk dalam masyarakat kita ini. Politik peradaban yang berdasarkan kepada prinsip kebenaran dan nilai-nilai mulia ini juga sekaligus boleh menjadi pembangkit bagi membina negara Malaysia yang lebih dihormati dan disegani teman dan lawan. Politik peradaban ini juga wajar kita usahakan bagi menggantikan dua jenis politik yang telah sekian lama dipaksakan kepada rakyat Malaysia dan ternyata gagal melihat kepada berbagai krisis dan politik yang melanda negara kita tidak putus-putus sejak lebih 20 tahun yang lalu, iaitu politik pembangunan dan politik agama. Politik pembangunan menggula-gulakan rakyat Malaysia dengan pembangunan material yang dibina tanpa asas etika yang kukuh bagi menghadapi godaan material yang akhirnya merosakkan sebahagian besar ahli politik dan para pengikutnya menjadi tamak holoba melalui kapitalisme, kroni dan seumpamanya. Politik agama pula menggula-gulakan rakyat Malaysia dengan slogan dan retorik keagamaan seperti negara Islam, pelaksanaan syariah dan Hindu, Al-Quran sebagai perlembagaan yang dibina juga tanpa asas etika yang jelas, tetapi sekadar bermain janji-janji dengan memanipulasikan sentimen dan emosi keagamaan rakyat. Politik pembangunan yang tidak lain sekadar satu bentuk penjajahan baru Barat pasca kolonialisasi yang akhirnya memerangkap negara ke dalam kancah ketidakadilan ekonomi, kemiskinan, jurang pendapatan yang luas, kebergantungan kepada hutang, kelebihan kepada majikan, selari dengan matlamat neoliberalisme para kapitalis barat. Manakala politik agama pula menjadikan agama sebagai alat tunggangan politik kelompok-kelompok tertentu yang tidak diasaskan dari kefahaman dan penghayatan yang benar dari khazanah dan tradisi keilmuan etika dan politik Islam yang tinggi dilihat dari sering berubahnya fatwa politik agama selama ini. Kedua-dua jenis politik pembangunan cetusan barat dan politik agama cetusan timur tengah telah menemui jalan buntu bukan sahaja di negara kita tetapi juga di mana-mana negara yang mengamalkan kedua-dua jenis politik ini. Politik peradaban berupaya untuk mengeluarkan rakyat Malaysia dari belenggu politik pembangunan dan politik agama. Jika politik peradaban telah menjadi sebahagian dari etika, amalan dan budaya rakyat Malaysia, maka soal hilang integriti, mengambil rasuah, tidak bermoral, saling mengkhianati, pecah amanah, rela dijual beli dan seumpamanya boleh kita kurangkan sedikit demi sedikit dan mencegahnya dari membiak. Di waktu yang sama, karya-karya etika politik peradaban dan oleh para ilmuwan Islam yang berteraskan etika yang tinggi dan nilai-nilai yang mulia wajar kita sebar luaskan dalam masyarakat, terutamanya melalui media sosial kepada masyarakat digital di Malaysia pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam komuniti. Okey, hari ini kita akan berbicara tentang masyarakat digital dalam konteks sosial. Itu yang saya akan kupaskan sebentar.
buat dalam bentuk Word, dan kemudian ini adalah video ringkasannya lah. So apa yang saya nak katakan pada hari ini adalah berkenaan dengan masyarakat digital dalam konteks sosial. Okay. Seperti kita tahu, masyarakat kita pada hari ini boleh dikatakan masyarakat yang telah maju, menggunakan digital sebagai satu medium untuk mereka mendapatkan maklumat, informasi, tentang berita, keadaan semasa. Bahkan ada juga yang menjadikan digital ini sebagai satu platform untuk menjana pendapatan. So saya akan ringkaskan dari segi konteks sosial. Pertama sekali, kalau kita lihat masyarakat digital ni, dia dapat diberikan kepada dua perkara. Pertamanya, masyarakat yang memberikan kesan positif dan juga memberikan satu kesan yang negatif. Sebagai contoh, saya kupaskan masyarakat kita yang dapat memberikan dalam era digital pada hari ini. Pertamanya, mereka salah satu di dalam kita tahu keadaan dunia pada hari ini boleh dikatakan tidak stabil. Macam perkara yang berlaku boleh menyebabkan perkara yang berlaku. Masyarakat Malaysia tidak ketinggalan dalam mendapatkan maklumat ini dengan menggunakan platform media sosial. Sebagai contoh, akhbar online dan bermacam-macam lagi platform yang ada di dalam pada hari ini. Jadi perkara ini untuk kita dapatkan maklumat berkaitan berita-berita itu. Mereka juga boleh bertukar-tukar bersama-sama pengguna yang lain. Jadi perkara positif boleh adalah seterusnya adalah punca penambahan pendapatan. Kenapa saya mengatakan dalam konteks sosial ini? Kerana setengah pengguna dia mengambil kesempatan untuk kebaikan, iaitu dia platform sebagai punca pendapatan dia. Dan contoh, mereka menggunakan Facebook untuk menjana pendapatan tulisan digital di media menggunakan laman web tertentu. Mereka mengiklankan bisnes mereka. Mereka mempromosikan barangan ataupun jualan media sosial. So secara tak langsung menyebabkan pengaruh positif yang kita boleh kategorikan dalam medium ini adalah untuk bersuara. Tidak kira sama ada pandangan
sebuah institusi lain ataupun pandangan-pandangan bebas, tidak terkait dengan mana-mana pihak. Mereka boleh menyuarakan segala idea mereka, tak kira apa benda sahaja. Ini boleh dikatakan sebagai satu platform untuk mereka menyatakan dengan medium digital ni juga mereka menggunakan sepenuhnya media sosial untuk menyampaikan agenda mereka, terutamanya ahli politik lah. Mereka menyebarkan agenda-agenda mereka. Jadi disebabkan kebebasan ini, dia boleh menyebabkan adalah satu pengaruh negatif lah. Antaranya pengaruh negatif yang kita boleh jumpa di dalam ini adalah sesuatu yang berita ataupun info yang diterima, yang dibaca, tidak diketahui sama ada betul atau tidak. Ini menyebabkan fitnah, rumors ataupun anggapan yang boleh dianggap sebagai betul. Jadi ini seterusnya membahayakanlah. Samping itu remaja masih bebas ataupun boleh terikut-ikut dengan perkara-perkara yang tidak negatif, perkara-perkara yang tidak baik, yang boleh menyebabkan untuk institusi akhlak. Jadi pengaruh negatif dia dari segi sosialnya ialah timbulnya perasaan saling yang boleh menyebabkan satu perkara yang tidak baik di kalangan masyarakat. Jika digunakan secara salah, masyarakat digital pada hari ini sering berbalah, paling disebabkan perasaan yang tidak tepat. Mereka menyebabkan perasaan rasa dengki itu berlaku. Itu secara ringkasnya lah yang saya boleh terangkan mengenai masyarakat digital dalam konteks sosial. Selebihnya ada di dalam kita punya teks dan boleh dikembangkan lagi jika ada pendapat yang lebih benar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asrobil Razali. Tugasan untuk etika. Kali ini saya akan membentangkan berkenaan tentang etika masyarakat digital di dalam perspektif budaya. Generasi hari ini tidak dapat menafikan atau menolak arus perkembangan atau arus pembangunan yang amat pesat berasaskan teknologi komunikasi dan multimedia. Tidak dinafikan, rangkaian jalur lebar yang dinikmati pada hari ini membawa pelbagai manfaat untuk masyarakat kita. Tambahan, negara kita kini sedang bergelut untuk memutuskan rangkaian pandemik virus COVID-19. Mereka perlu menerima dan menggunakan teknologi tersebut sebaik yang mungkin berdasarkan situasi terkini, pandemik dan norma baru. Tetapi, sedarkah kita semua perkembangan teknologi komunikasi media baru dalam arus kemodenan secara tidak langsung berupaya mempengaruhi sistem nilai masyarakat amnya masyarakat Melayu. Rujukan daripada Ika Destiana, Ali Salman dan Muhammad Elmi Rahim tahun 2013.
Kelebihan jalur lebar yang kita nikmati pada hari ini juga menjadi medan penipuan, dipermainkan dan dibuli. Peratusan peningkatan rangkaian jalur lebar yang dinikmati pada hari ini dikuatiri menjejaskan nilai budaya bangsa Malaysia yang terkenal dengan budaya ketimuran dan sopan santun sekiranya langkah segera tidak diambil untuk memudayakan penggunaan internet secara positif dengan berteraskan prinsip-prinsip rukun negara. Apa yang merisaukan kita sebagai ibu bapa, abang, kakak terhadap etika kebudayaan masyarakat digital generasi muda kita ialah kadar jenayah cyber yang kian meningkat juga amat membimbangkan. Dan selain melalui penguatkuasaan yang lebih efektif, pendekatan berteraskan pendidikan kepada masyarakat penting agar statistik mangsa jenayah cyber dapat dikurangkan. Masyarakat tradisi budaya masyarakat digital dan budaya tradisi masyarakat Melayu. Masyarakat tradisi hanya bergantung pada maklumat yang hanya diterima atau disampaikan oleh ketua masyarakat melalui secara lisan. Mereka dikatakan berinteraksi dan berkomunikasi secara terhad, iaitu dalam lingkungan, tempat atau wilayah yang berhampiran dengan penempatan mereka sahaja. Perkembangan industri teknologi komunikasi sentiasa berlaku seiring dengan perubahan masa dan zaman telah menghasilkan dan mereka cipta pelbagai alat komunikasi, terutamanya pelbagai jenis telefon sehingga komputer yang telah mengubah cara, corak dan bentuk masyarakat berfungsi dan berfikir dalam kehidupan yang serba baru dan mencabar. Perubahan yang dialami di peringkat global seperti teknologi dan arus kemodenan turut mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi yang masih mengamalkan cara kehidupan yang diwarisi daripada nenek moyang mereka seperti bersikap jujur, bertanggungjawab, menghormati dan berfungsi sama rata. Masyarakat Melayu yang mendiami kawasan kampung juga turut menerima tempias akibat daripada perubahan teknologi itu. Masyarakat Melayu perlu menghadapi situasi yang tabah dan teguh dalam menghadapi arus perubahan secara pantas dan perlu mengikut selari dengan perubahan arus tersebut. Okey, berdasarkan kupasan yang telah dikupaskan oleh rakan-rakan dan juga saya, iaitu dari segi konteks sosial, agama, budaya, dapatlah kita konklusikan sebagai satu menggunakan masyarakat dan juga menggunakan digital ini ke arah kebaikan. Ia bergantung kepada seseorang sama ada mereka ingin menggunakan platform digital ini untuk ke arah kebaikan ataupun perkara yang secara kesimpulannya digital adalah masyarakat menjadikan digital ini perkara yang baik, boleh dikategorikan sebagai masyarakat yang bertamadun. Mereka secara teori dan praktikalnya. Jadi kami membuat kesimpulan bahawa masyarakat digital masa kini adalah satu perkara yang baik dan boleh dijadikan sebagai satu platform untuk berjaya pada masa akan datang, dan sesuatu tamadun itu
kejayaan suatu tamadun itu bergantung kepada masyarakat mereka. Bagaimana cara mereka melakukan ataupun menggunakan kaedah ini adalah bergantung kepada individu tersebut dan juga yang boleh kita ketengahkan. Sekian, terima kasih.